Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Datin Nurizan, Dr. Rosita, Cik Fatin dan rakan seperjuangan sekalian. Saya, Suguneswaran Puspanagan bernombor matriks A168372 akan membentangkan tentang laporan shadowing pemimpin kami. Kumpulan saya terdiri daripada 4 orang termasuk saya, Cynthia, Joshua dan juga Yushni. Saya akan bentangkan tentang biodata pemimpin dahulu. Pemimpin yang kami telah memilih ialah Datuk Seri Wan Aziza binti Wan Ismail. Saya akan ceritakan tentang biodata pemimpin dahulu. Datuk Seri Wan Aziza Wan Ismail dilahirkan pada 3 Disember 1952 dan beliau berijazah dalam bidang ginekologi dan bekerja sebagai seorang pakar di Hospital Besar Kuala Lumpur. Pada tahun 1999, ketika partinya pertama kali bertanding, beliau memimpin mereka untuk memenangi 5 kerusi di Parlimen dan terpilih sebagai anggota Parlimen Permatang Pau dan mulakan kegiatan politik dalam kehidupannya. Pada tahun 2015, beliau berjaya mengekalkan keduduki Dewan Rakyat Kajang bagi Parti Pakatan Rakyat dan pada tahun 2018, Datuk Wan Aziza dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dan sebagai kita semua tahu, Datuk Seri Wan Aziza Wan Ismail adalah wanita pertama yang menjadi Timbalan Perdana Menteri di negara kita. Seterusnya adalah tentang kerasionalan memilih Datuk Seri Wan Aziza Wan Ismail sebagai pemimpin untuk laporan kami. Yang pertama ialah Datuk Seri Wan Aziza Wan Ismail sentiasa aktif dalam media sosial. Kita boleh nampak bahawa Datuk Seri sentiasa berkongsi informasi di Instagram dan juga Twitter. Beliau juga sentiasa memberi kata-kata semangat kepada para rakyat kita. Sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19, beliau telah memberi kata-kata semangat kepada para doktor dan jururawat yang sedang merawati pesakit COVID-19. Yang kedua adalah beliau adalah inspirasi kepada wanita. Beliau telah menjadi Timbalan Perdana Menteri wanita pertama di Malaysia dan beliau melalui ini menjadi suatu inspirasi kepada golongan wanita dan membuktikan bahawa jantina atau gender bukan penghalang bagi sesuatu kejayaan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah beliau juga berpendidikan tinggi. Beliau telah mendapat ijazah kedoktoran dari luar negara dan beliau telah bekerja di Pusat Perubatan Universiti Malaya dan juga Hospital Besar Kuala Lumpur. Akhir sekali, beliau juga seorang pemimpin yang banyak membantu rakyat. Sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19 ini, banyak keluarga tidak mempunyai sumber pendapatan dan di Parlimen Permatang Pau beliau telah membantu semua keluarga di situ dengan memberi keperluan asas kepada setiap keluarga dan ini telah diupdatekan dalam Instagram dan juga Twitter beliau. Sekian itu sahaja daripada saya. Kawan-kawan saya akan teruskan pembentangan ini. Terima kasih. Selamat sejahtera saya mengucapkan kepada doktor. Nama saya Joshua Alexis Ramlaki. Rekannya nomor menteri K169223. Kali ini saya akan membentangkan tentang kemahiran komunikasi efektif pemimpin pilihan kami, yaitu Dr. Wan Aziza Wan Ismail. Beliau mempunyai jaringan yang baik dan juga pandai mencari kolaborasi yang dapat memanfaatkan pengikut-pengikutnya. Hal ini kerana beliau mempunyai banyak kriteria pemimpin efektif untuk memimpin satu kumpulan atau negara yang boleh dijadikan sebagai inspirasi dan teladan yang baik. Dr. Wan Aziza juga mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan akses terhadap pembangunan wanita agar tiada mana-mana golongan yang tersisih adalah salah satu tindakan yang diambil. Beliau memberikan tumpuan yang penuh terhadap warga wanita untuk meningkatkan taraf mereka di sedunia ini. Beliau juga telah merasmikan beberapa kempen kesedaran yang telah meningkatkan taraf kehidupan kebanyakan wanita di negara ini. Sebagai tindakannya, Dr. Wan Aziza merasmikan Hari Keselamatan Internet 2020. Tujuannya untuk memfokuskan kepada isu ketagihan dan penyalahgunaan internet. Dr. Wan Aziza juga merasmikan sambutan Hari Taska Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2018
pada 12 hari bulan Agustus 2018. Tujuannya untuk menghargai perkhidmatan institusi, taska dan pengasuh yang berdaftar serta ibu-bapa yang telah memberi kepercayaan kepada perkhidmatan taska berdaftar untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Beliau juga telah merasmikan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2018. Tujuannya untuk menuntut hak yang sama kepada semua orang, tidak kira dari segi warna dan rupa. Beliau berpandangan jauh kerana berkata bahawa kita tidak ingin melihat golongan remaja dan belia kita tersasar dan mengalami pelbagai masalah kesihatan mental dan psikologi. Hal ini kerana golongan remaja lah yang bakal menjadi pemimpin negara. Salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya ialah Yoshini Thiagarajan dan nombor matrik saya ialah A169422. Baiklah, Dr. Awan Aziza merupakan seorang yang resourceful. Ini disebabkan kerana beliau telah mengambil bahagian dalam sesi perbincangan meja bulat dengan pelabur-pelabur terkemuka dan syarikat-syarikat British yang dianjurkan oleh Asia House pada tahun 2018 untuk menjaringkan perhubungan sosial. Beliau juga bertemu dengan Lord Ahmad of Wimbledon yang merupakan Menteri Negara bagi Commonwealth dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Wakil Khas Perdana Menteri bagi Kebebasan Beragama dan Kepercayaan. Lawatan tersebut adalah untuk mengukuhkan lagi ikatan persahabatan dan memantulkan keazaman negara kita untuk bekerjasama dengan United Kingdom bagi meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang baru antara kedua-dua negara. Selain itu, Dr. Wan Aziza telah dilantik sebagai Naib Pengerusi Caucus Parlimen di Malaysia. Hal tersebut adalah untuk perjuangan demokrasi di Myanmar dan beliau juga merupakan ahli Asian Inter-Parliament Myanmar Caucus. Seterusnya, seorang pemimpin juga perlu mempunyai sifat inovatif dan kreatif. Apabila PAS dan Pakatan Rakyat berpecah kepada dua, Dr. Wan Aziza telah berjaya membawa semua orang untuk bersama. Ini adalah disebabkan kreativiti beliau dalam menyelesaikan masalah dalam jangka masa yang pendek. Apabila beliau menyelesaikan masalah kedua-dua pihak, beliau telah mendapat sambutan ramai disebabkan oleh keperkesanan kepimpinannya. Selain itu, Dr. Wan Aziza juga telah menunjukkan sifat inovatif apabila beliau menyentuh isu negeri Selangor dengan menekankan keperluan perkembangan keupayaan pendidikan di UNICEF, KUIS dan pusat latihan. Beliau menekankan bahawa reformasi pendidikan harus diteruskan di peringkat rendah, menengah dan tinggi. Pada masa yang sama, Dr. Wan Aziza juga merupakan seorang pemimpin yang mementingkan keusahawanan dalam kalangan masyarakat. Antara perkara yang dilakukan oleh Dr. Wan Aziza Wan Ismail adalah menasihati para pengeluar untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan daya saing mereka supaya hasil produk boleh dipasarkan pada harga yang kompetitif. Sebagai seorang pemimpin, keterampilan diri amatlah penting untuk mempengaruhi tanggapan seseorang atau lebih dikenali sebagai first impression. Masyarakat akan lebih tertarik dengan pemimpin yang berpenampilan kemas serta mempunyai aura positif seperti tingkah laku yang sopan. Hal ini akan memberikan tanggapan yang positif terhadap pemimpin tersebut. Dr. Wan Aziza Wan Ismail merupakan seorang yang sentiasa berpenampilan kemas dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi serta berintegriti. Dr. Wan Aziza merupakan pemimpin wanita pertama yang mewakili negara Malaysia dalam memberikan ucapan di forum Dwi Tahunan dan kehadiran beliau dijangka akan memantapkan lagi forum itu. Penulisan berita oleh para wartawan boleh mewujudkan berbagai persepsi dan tuduhan yang tersembunyi terutamanya dalam penulisan yang berkaitan dengan politik. Meskipun suami Dr. Wan Aziza tidak berjauhan dengan kontroversi, beliau berjaya mengelakkan diri daripada menjadi bahan topik sensasi media massa serta tidak menarik perhatian yang melebih maupun mendapat kecaman. Setelah 20 tahun melibatkan diri dalam dunia politik pihak pembangkang, beliau masih dilihat sebagai seorang tokoh yang bersifat keibuan dan lembut secara meluas. Tambahan pula, Dr. Wan Aziza merupakan seorang yang sabar dan tidak mengendahkan orang yang memburukkan nama beliau. Seterusnya, Dr. Wan Aziza juga menggunakan teknologi dengan efektif. Beliau menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan rakyat dan dapat tahu pandangan rakyat terhadap sesuatu perkara. Dr. Wan Aziza juga menyampaikan maklumat yang memberi manfaat kepada rakyat.
Beliau selalu berinteraksi dengan rakyat melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter. Sebagai contohnya, Dr. Wan Aziza telah mengucapkan tahniah kepada pasangan Encik Sugu dan Puan Pamitra yang sedang menjadi populer di gelombang sosial melalui video masakan mereka di YouTube. Tindakan beliau ini mengeratkan hubungan antara rakyat dan kerajaan. Selamat sejahtera. Saya, Cynthia Patinadan, akan bercakap tentang analisis yang telah kumpulan kami lakukan ke atas pemimpin pilihan kami, iaitu Datuk Seri Dr. Wan Aziza. Seperti yang kita semua sedia maklum, aplikasi media sosial merupakan satu alat komunikasi yang digunakan oleh hampir setiap orang untuk kekal berhubung dengan orang lain dan juga perkara yang berlaku di dunia luar. Kebanyakan orang yang berpengaruh seperti artis-artis terkenal dan juga pemimpin-pemimpin negara menggunakan aplikasi media sosial untuk kekal berhubung dengan masyarakat biasa seperti kita. Dalam pada itu, pemimpin pilihan kami iaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah juga menggunakan kaedah ini. Beliau mempunyai aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter untuk tujuan yang sama. Antara perkara yang beliau paparkan dalam media sosial beliau adalah rutin harian beliau ataupun tugas-tugas yang beliau lakukan semasa beliau berkhidmat sebagai ahli politik negara, terutamanya semasa beliau berkhidmat sebagai timbalan Perdana Menteri negara kita. Contohnya adalah seperti gambar semasa beliau menghadiri sesuatu mesyuarat ataupun sesuatu program. Bukan saja itu, malah beliau juga sering menggunakan aplikasi media sosial beliau untuk menyampaikan ucapan sempena perayaan-perayaan istimewa seperti Hari Pongal, Pesta Gawai dan Tahun Baru Cina. Datuk Seri Dr. Wan Azizah juga gemar berkongsi tentang kehidupan personal beliau dalam aplikasi media sosial beliau. Perkara ini terbukti apabila beliau berkongsi gambar bersama cucunya yang baru lahir baru-baru ini. Di samping itu, beliau juga dilihat sebagai seorang pemimpin yang suka memberi sokongan kepada rakyat kerana beliau seringkali mengiktiraf usaha anak-anak muda kita. Di sini, kita dapat lihat bahawa beliau merupakan seorang pemimpin yang bijak menambat hati rakyat. Secara konklusinya, Datuk Seri Dr. Wan Azizah merupakan seorang pemimpin yang berjaya dan contoh yang terbaik bagi kita semua untuk berjaya dalam hidup kita. Kejayaan beliau sebagai seorang wanita dalam dunia kerjaya beliau wajar dicontohi oleh kita semua. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.